Suami dia pergi tinggalkan hutang. Terpaksa istri dia terkontang-kanting nak menyelesaikan masalah. 83.000 tuan. Bila saya cek, rupanya pun dah terpaksa meminjam ke Along. Saya ingat dekat Pantai Timur tak ada Along. Ada tuan. Ada. Saya ingat kat belah sini dia ada Along. Saya dah tak tahu nak kata. Rupanya keadaan yang seperti ini ramai di kalangan kita, di kalangan saudara-saudara kita. Dia tak terkeluar sahaja lagi sebab masih boleh hidup paras-paras hidung. Masih boleh bekerja lagi. Tetapi orang tahu apabila mereka bekerja sekadar lepas untuk bayar hutang. Bekerja sekadar lepas bayar hutang, nak berniaga tak sempat. Nak cari duit lebih tak sempat. Bila saya bagi suatu peluang perniagaan bisnes Tuan Excel yang memang boleh sempat pada semua orang, dia tolak mentah-mentah. Dan keadaan ini makin hari makin teruk. Itu baru satu cerita yang saya dengar apabila orang itu dah buang dia punya rasa malu disebabkan keadaan terdesak, barulah datang terpaksa menceritakan tentang keburukan diri sendiri. Saya banyak hutang lah Cik Mazlan. Dan yang sedihnya, ramai dalam Tuan Excel ini juga kadang-kadang menggunakan modal. Cik Mazlan, saya baru join Tuan Excel, boleh tak saya pinjam duit? Bukan ada juga berlambat. Tujuan kita buat bisnes Tuan Excel nak mengeluarkan daripada hutang, bukan dengan join Tuan Excel jadi lesen untuk kita meminta-minta. Jadi sekarang ini mungkin tuan-tuan tak nampak peluang ni. Tak nampak peluang ni. Sekarang kita ada satu bisnes yang boleh mengeluarkan diri kita daripada hutang. Mengeluarkan diri kita daripada hutang, bukan nak jadi lesen untuk berhutang. Apabila kita dah ada satu peluang bisnes ini, buat sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh, jangan kita selesa dengan hidup berhutang. Apabila kita hidup berhutang, kita tak sadar dia sebenarnya mengikis kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Anak kadang-kadang nak minta, "Abang, nak beli tu, nanti dulu nak tunggu cukup bulan." Kadang-kadang kita nak bawa anak pergi, anak sakit nak bawa klinik yang lebih baik, swasta tak mampu. Tak apalah nak, kita berjimat, kita pergi hospital kerajaan ataupun klinik biasa. Kita bagi modal untuk berjimat, sedangkan itu satu pembohongan. Bohong pada anak kita, bukan kita berjimat. Sebenarnya kita tak ada duit, tuan-tuan. Kalau bawa bini berjalan, kadang-kadang bini itu tak adalah surat gelang pun tak ada. Bila berjalan, nampak aja kedai emas kat belah kanan, terus kita, yang tengok belah kiri tu apa, kipas besar, dia kata. Bohong sunat. Orang yang tak sunat aja cerita macam tu, tuan-tuan. Dalam keadaan kita makin terdesak, bila saya tahu keadaan kat luar ni, sedih, tuan-tuan. Barang makin naik, gaji tak naik-naik. Betul, tuan-tuan? Hutang makin banyak. Sampai orang anggap hutang kereta, hutang rumah adalah mustahil untuk tak ada dalam kehidupan. Mesti ada. Dan ramai orang selesa dengan keadaan sedemikian. Dapat gaji, tolak sana, tolak sini, tolak bayar itu, bayar ini. Tengah bulan dah termenung.
Dia terjadi dalam diri saya dulu. Mungkin tuan-tuan tak jadi sekarang. Kan jadi juga. Tengah bulan pening kepala, duit tak cukup. Dengan harapan tak ada apa perkara besar berlaku. Tak adalah kereta aksiden, tak adalah rumah sakit, siapa sakit. Jangan harap-harap lah tak ada mak ke telefon tiba-tiba nak minta tambah duit nak besarkan rumah. Kita berharap supaya mak bapak tak mohon bantuan dengan kita. Sebab apa? Sebab kita tak ada duit. Sekarang ini kita ada bisnes Don Excel, tuan. Ada bisnes Don Excel, buat sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh tu maksud dia, kita ramaikan orang level 1 kita. Tak payah kisah level 2, level 3, tak payah fikir. Tapi namun kita semangat nak buat, tapi pendaftaran 1 pun tak ada. Macam mana komisen kita nak besar? Macam mana kita nak keluar daripada hutang? Buat appointment pun kita tak nak. Jumpa orang pun kita tak nak. Tapi cita-cita besar. Oi, kalau senang macam Cik Mazlan senang kalau dapat gaji komisen ratus-ratus ribu seronok macam ni. Itu angan-angan, tuan-tuan. Orang yang tak berangan-angan, dia ada cita-cita. Cita-cita dia, contoh, dia betul-betul nak keluar daripada zaman kesusahan, nak keluar daripada hutang. Saya tengok, saya jumpa beberapa orang, memang dia buat sungguh-sungguh. Dekat bilik dia tampal, minggu ini saya nak jumpa 8 orang dia. Target, siapa nak jumpa? Minggu lepas dia tak dapat. Cik Mazlan, saya tak kira berapa orang join. Janji saya dapat buat presentation pada 8 orang, dia kata. Saya lebihkan 1. Minggu lepas dia tak dapat. Dia hantar WhatsApp dekat saya. Cik Mazlan, kalau minggu lepas saya target seminggu 8 orang, tapi saya dapat jumpa 5 orang saja. Adakah minggu ni saya kena buat 8+3 11? Dia ambil gambar tu dalam bilik dia. Bilik dia buruk, tuan-tuan. Orang Sabah, kalau tak salah anda Hamkamar Salim, ambil gambar tu dia hantar. Cik Mazlan, perlukah saya tambah 3? Jadi saya terpaksa kerja kuat jadi dapat 11. Saya terkejut tengok bilik dia, tuan-tuan. Saya cakap dalam hati, ini orang yang betul-betul nak mengeluarkan diri dia daripada zaman kesusahan. Dia ada perancangan, dia ada plan apa nak buat. Kalau kita seronok tengok hanya bercita-cita, tak ada tulis, benda yang tak bertulis adalah angan-angan. Benda yang ditulis dan dijadikan target, itu adalah cita-cita. Berangan, semua orang boleh berangan, tuan-tuan. Kena ada target, tampal dekat dinding. Ambil, baca. Niat tu, kalau tuan nak dapat komisen dalam Don Excel 10 ke 20 ribu, ambil kertas tulis, tampal dekat dinding, tuan-tuan. Baca benda tu. Baca benda tu tiap-tiap hari, automatik usaha akan datang. Kalau kita tak tampal, dia hanya jadi angan-angan kosong. Baca itu adalah makanan untuk usaha. Jasad kita ni, makanan dia, kita makan. Yang kita makan tu jasad, untuk jasad. Untuk rohani pula kena baca juga. Kalau macam orang Islam, kena baca Quran, kena berzikir. Benda tu baca, apabila kita baca, dia menjadi makanan rohani. Nabi pun orang nak, malaikat datang, dia suruh baca dulu, tuan-tuan. Itu adalah makanan. Kalau kita tak baca, dia akan hilang dari pandangan. Kalau macam orang Islam, kita fikir ada iman, kejap turun, kejap naik, kejap turun, kejap naik. Waktu tua tu, maknanya kita kurang membaca dah tu. Dalam Don Excel macam itu juga. Untuk berjaya dalam Don Excel, kena makanan dia usaha. Usaha buat appointment, buat presentation, nak promote dekat Facebook ke, benda tu ada buat, tuan-tuan.
Tuan-tuan ada tengok seorang apa nama Muhammad Hafiz Arif. Dia punya grup, dia punya sponsor memang tinggi setiap minggu. Selalu saya telefon, dia pelajar universiti daripada UiTM, daripada UTM Skudai. Dia pun tak bekerja, lepas graduate tak bekerja langsung, tak kenal erti kerja, ada ke? Tuan Hafiz Arif ni, tak ada? Dia wakil dia. Dia tak bekerja, tuan-tuan. Bila selalu saya telefon dia, saya nak bertanya khabar, saya tanya, dia akan selalu jawab, tuan ada kat mana? Saya sekarang dekat McD tuan, dia kata. Buat apa? Tengah buat marketing, buat promotion, dia kata. Daripada bila kamu duduk kat McD? Daripada pagi. Daripada pagi sampai ke petang. Saya cakap, rumah kamu tak ada wifi ke? Tak ada. Tak ada, dia kata. Tapi cuti sekolah, adik apa? Saudara-saudara datang, ramai datang. Saya tak fokus nak buat marketing, dia kata. Tiap kali saya telefon, dia tengah buat promotion. Tiap kali saya telefon, dia tengah buat promotion. Orang yang berusaha lebih, dia memang wajib berjaya untuk dia. Kalau kita hanya ada angan-angan, nak jadi macam orang tu, nak jadi macam Meja Palil, nak jadi macam Cik Mantan, tetapi seorang pun kita tak pergi jumpa, seminggu seorang, dua orang, orang tu maki sikit kita lari, memang kita tidak akan sampai ke mana-mana, tuan-tuan. Memang tak sampai ke mana-mana. Itu adalah perasaan takut. Tuan-tuan, pecahkanlah perasaan takut kerana ada sesuatu yang sangat indah di sebalik tirai takut itu. Pemandangannya sangat cantik, tuan-tuan. Sangat-sangat cantik. Kalau tuan-tuan fikir saya duduk hari ini, saya dapat komisen hari ini dengan jalan yang mudah, hentikan. Hentikan. Sebab saya memang berazam untuk keluar zaman kesusahan. Saya dah tulis dekat kertas dulu masa saya umur 20 lebih lagi. Saya cakap saya umur 40, saya nak duit banyak. Saya tak nak kerja, saya kata. Sebab itu bila saya buat tuan Excel, dia bukan cerita jalan mudah. Sebab saya nak keluar daripada zaman kesusahan tu. Anak saya seorang jantung lubang. Duit asyik tak cukup je, tuan-tuan. Duit asyik tak cukup je. Saya anak lelaki. Arwah mak saya meninggal dulu. Saya kadang-kadang sampai hari ini rasa sedih. Sepatutnya saya anak lelaki, saya jaga mak saya bila dia tua. Ini tak, akak saya duduk dengan dia. Benda-benda yang terkilang sampai hari ini. Sebab apa? Waktu tu tak ada duit, tak pandai cari duit, sibuk kerja je. Kadang-kadang mak kata, Lan bila nak balik? Nak jawab apa, tuan-tuan? Sibuk kerja. Sibuk kerja, tak dapat balik. Sampailah mak saya meninggal, benda tu saya galak. Saya tak mampu untuk jaga mak saya macam mana dia jaga macam masa saya kecil. Saya nak, okey, senang sikit. Kongkuang saya anak lelaki, saya anak tunggal lelaki, dapat duduk dengan mak. Lepas tu bila mak saya meninggal pun saya tak dapat duduk dengan ayah saya. Pasal apa? Tak ada duit, sibuk kerja, tuan-tuan. Sibuk kerja. Bagi alasan kerja, bagi alasan dah berumah tangga, bagi alasan ada anak sekolah. Itu semua yang saya bagi. Tapi hati kecil dia rasa tersedik. Sebab waktu tu tak jumpa pun tuan Excel. Dan dalam keadaan sekarang, tuan-tuan, kita dah dapat satu peluang dalam tuan Excel. Peluang yang telah membuktikan ramai orang keluar daripada zaman kesusahan. Kita jangan duduk senang lenang dalam keadaan kita berhutang. Orang putih panggil danger in the comfort zone dia kan. Sampai apabila kita dah ada hutang keliling pinggang, kita berasa benda tu semakin selesa. Kita dah biasa, alah aku ada gaji boleh bayar di rumah, bayar gini, bayar tu, bayar ni. Kalau tidak ada apa-apa berlaku, tak ada masalah.
Jadi macam saudara saya tadi, suaminya Tuhan ambil, mengelupo anak dan isteri dia. Saya tak tahu kalau arwah tu nampak macam mana kehidupan isteri dia, tak tahu mana dia nak letak muka. Pusing sana, jumpa arwah perempuan pun pusing, merata tempat. Belum cerita lagi dengan bayaran kolej mahal, dengan makanan, dengan barangan semakin naik. Makin terdesak. Makin terdesak. Sampai kadang-kadang saya fikir macam mana kehidupan dia. Sangat-sangat perit. Tapi benda tu saya dah beritahu dia buat ton Excel, saya kata. 3-4 tahun lepas saya dah suruh dia buat ton Excel. Tapi dia bagi alasan saya tak sempat je malam dia. Dalam keadaan sibuk ni macam mana saya nak buat? Saya kata ton Excel ini adalah ubat untuk keluarkan kita daripada masalah. Ramai orang fikir tak sempat nak buat bisnes ini sungguh-sungguh sebab saya dalam masalah. Dia terlupa yang ton Excel ini untuk mengurangkan ataupun menyelesaikan masalah. Bila dia kata dia sibuk, tak sempat nak buat ton Excel, sama lah dengan macam orang sakit. Saya nasihatkan, bang, makan ubat. Cik Mazlan, saya tengah sakit, saya tengah sibuk, saya tak sempat nak makan ubat. Tunggu saya baik, baru saya makan ubat. Itu keadaan dia, tuan-tuan. Itu keadaan dia. Jadi sebelum apa-apa berlaku, kita nak buat persediaan, buat waktu kita senang. Waktu kita selesa, waktu kita boleh bergerak. Jangan tengok Abang Zulkifli Hasidin. Abang Zulkifli Hasidin. Sebab yang jadi itu pada dia. Kita tak ada fikir yang itu akan jadi pada kita. Sakit dengan mati, benda yang confirm akan jadi. Tetapi biasanya itulah dua perkara yang kita fikir dia tak akan jadi dekat kita. Sebab itu kita tak buat persediaan. Kita tak buat persediaan. Tuan-tuan dah duduk dalam ton Excel. Balik ni, plan terus tampal dekat dinding apa nak buat, berapa appointment nak. Orang join tak join bukan urusan kita, tuan-tuan. Itu bukan sekali-kali urusan kita. Kita tak boleh buat apa kalau orang tu tak nak join. Tak boleh nak buat apa-apa. Yang boleh buat apa-apa, berapa orang kita nak jumpa minggu ni? Berapa orang yang kita nak jumpa minggu ni? Tuan-tuan jangan kisah sama ada, saya tak pandai nak cerita. Itu bukan urusan kita. Waktu kita belajar sikit-sikit, lama-lama kita akan jadi pandai. Tapi yang sikit pun kita tak nak start, sampai bila kita tak akan jadi pandai. Benda ni kena buat tampal plan. Balik plan berapa orang nak jumpa minggu ini. Nak target satu hari satu orang buat. Kalau berat Cik Mazlan, susah. Cari jalan, nak buat offline boleh, nak buat online boleh. Tapi kena ada target. Kalau tak ada target, kita tak akan sampai ke mana-mana. Tak akan sampai ke mana-mana. Saya bab orang nak pinjam hutang ni bukan sikit, tuan-tuan. Ramai. Orang yang pernah tolak ton Excel daripada saya pun ada dengan muka tak malu datang nak pinjam duit. Ada. Sempat dah juga saya sekolahkan dia kejap. Saya kata, kenapa tak nak buat ton Excel? Dulu 3-4 tahun lepas kan aku dah ajak. Macam tu lah dia jawab. Dulu sibuk je Mazlan, tak sempat nak buat. Pinjamlah dulu duit. Saya cakap, kalau saya bukan sekali kamu nak pinjam, dah 2-3 kali saya bagi. Tak selesai pun masalah kamu. Kalau tuan-tuan fikir dengan meminjam boleh menyelesaikan masalah, hentikan. Oh, saya nak buat personal loan, nak selesaikan masalah, cover semua, jadi senang, saya bayar satu, bohong. Betul tuan-tuan eh? Tutup lubang. Rupanya yang ini lagi besar. Meminjam lagi. Sampai dah habis limit tak boleh, mula meminjam dengan kawan. Dah tak boleh dengan kawan, apabila dah tak boleh kawan, mula dah melarat-larat. Kawan saya tu datang nak pinjam, saya cakap, kamu tak rasa malu ke nak meminjam? Tak apa, Cik Mazlan, tolong kali ni je tolong.
Cik Mazlan tolong kali ini, bila saya selesai masalah kewangan saya boleh buat on Excel. Saya kata dia tak jadi. Yang kamu nak pinjam ni, kamu tahu duit saya dapat daripada mana? Commission on Excel tu. Yang kamu tolak dulu 3-4 tahun lepas, tak nanti malu ke saya kata. Tolonglah Cik Mazlan, dia kata, saya dah puas nak pinjam kat orang dah tak dapat. Maksudnya kamu dah banyak menipu orang, sebab itu kamu tak dapat, dia kata. Last sekali yang kamu rasa orang boleh nak ditipu saya lah, saya kata. Sebab kawan kamu. Henti kan benda ni, saya kata. Balik buat on Excel. Lama-lama asyik kena marah, merajuk. Merajuk balik tuan-tuan, jumpa. Dia menceritakan tentang betapa tidak upayanya dia menjadi bapa. Dia mempromosikan ke merata tempat. Meja Pala, saya nak pinjam duit. Sebenarnya dia nak cerita, Meja Pala, sebenarnya aku gagal sebagai seorang bapa. Aku gagal sebagai seorang suami. Aku kerja kuat lah, tapi tak cukup duit. Aku nak pinjam duit dekat kau. Dia sebenarnya bukan nak pinjam duit. Bunyi dia macam pinjam duit, tapi sebenarnya dia nak cerita. Saya nak cerita pada Meja Pala betapa hinanya saya. Saya marah dia. Kamu tak rasa hina ke pinjam-pinjam, saya kata. Bukan sekali, dah banyak kali dah ni. Saya cakap kalau kamu nak confirm pinjam dapat pergi jumpa Long. Tak nak pula tuan. Saya kutuk dia betul-betul. Balik, besok dia datang dengan isteri dia. Saya cakap, buang terbiat apa saya? Pasal apa nak buat on Excel? Saya tanya kenapa kamu nak buat on Excel? Dia cerita rupanya malam dia cerita, balik malam tu dia cerita dekat orang rumah dia untuk dapat support. Laka betul, Mazlan tu dah kaya, pelagak, sombong, lupa diri. Dia cerita kat isteri dia dengan harapan isteri support dia. Tetapi apa jadi tuan-tuan? Isteri dia tiba-tiba tak support dia. Isteri dia kata, bang, sebenarnya apa yang Cik Mazlan cakap tu betul. Saya takut abang marah, tapi saya nak beritahu hari ni, saya malu bersuamikan abang. Saya malu, abang buat bisnes tak nak masuk skim cepat kaya, banyak terlengkup habis duit saya. Orang suruh buat bisnes itu, bisnes ini, abang tak nak cari bisnes yang standard. Apa yang Cik Mazlan cakap tu betul, dia kata. Saya hari ni saya nak beritahu, saya malu bersuamikan awak kerana tak nak berusaha lain, tahu hanya meminjam saja. Rupanya ayat itu seperti panahan peti, pow, sekali. Dia tak tahu isteri dia yang baik, yang patuh, selama ini makan hati, dalam hati tu makan hati dia. Dia malu bersuamikan suami dia yang kaki meminjam. Cik Mazlan sombong, dia kata. Ingat isteri nak support, rupanya isteri saya tak support. Tiba-tiba dia cakap macam ni, saya malu bersuamikan awak kerana kaki meminjam. Waktu itu saya anggap saya lelaki, bapa suami yang paling dayus. Hari ni saya nak buat on Excel je. Tak tahulah boleh sukses ke tidak, Allah A'lam. Okey. Tetapi kita kadang-kadang memerlukan berhenti terantuk baru nak kenadah. Okey. Jadi kalau tuan-tuan rasa selesa tetapi hidup berhutang, anak nak beli tu kata tunggu kejap, tunggu hujung bulan, suami isteri nak minta tu, minta ni, kata janganlah dekat rumah. Kadang-kadang anak nak beli mainan, kan kat rumah ada mainan. Kita berbohong pada anak pasal kita waktu tu tak ada duit. Ada RM20, mainan tu tak penting. Ni nak beli rokok kejap lagi, lebih tak ada. Kita ajar anak kita berbohong. Bila anak besar jadi penyamun tarbus, jadi pembohong, kita salahkan anak-anak. Jangan degil lah, nanti balik abang belikan mainan lah.
Balik kita tak belikan mainan, duit tak ada. Berapa banyak kita berjanji dan semua berdusta. Kita yang mengajar anak kita berdusta. Dan ini yang kalau benda tu terjadi dalam diri tuan-tuan, kita masih dikelilingi hutang. Umur dah makin meningkat, ada yang dah 30, 40, ada yang 50, ada yang dah 60. Kerja dah lama, hutang tak selesai-selesai. Dan kita mula hidup selesa dalam keadaan berjimat. Berjimat adalah satu pembohongan. Kita berbohong pada ahli keluarga, pada anak-anak. Kita bukan berjimat, kita tak ada duit. Kalau tengah bulan kita pening, duit tak cukup. Kalau dapat gaji, kita tebak sana, tebak sini, bayar tu, bayar ni, bayar ni, kita masih tak cukup. Itu maksudnya tuan-tuan duduk dalam keadaan yang sangat bahaya. Sangat bahaya. Dan dia lebih berbahaya jika Tuhan selesaikan masalah kita, kita mati, kita meninggalkan beban kepada waris-waris kita. Dan itu sangat jelek. Kalau suami meninggalkan kepayahan kepada anak isteri, isteri terpaksa merata tempat mencari kehidupan lain, merata tempat lari daripada orang minta hutang. Alangkah hinanya kita waktu itu. Tuan-tuan, kita kalau miskin, lahir kita miskin bukan salah mak bapak kita. Tetapi kalau kita mati miskin, susah, berhutang banyak, confirm salah kita. Okay. So peluang sudah ada di tangan. Okay. Ambil balik, renung Tuan Excel ni. Ini peluang. Kalau tuan-tuan nak cari peluang lain, boleh pergi rompak bank apa, mungkin boleh lepas. Tapi kalau yang nak cari jalan elok, jalan mudah, modal tak besar, ada dalam Tuan Excel. Tuan-tuan dah join Tuan Excel, okay? Jangan tengok meja balil, jangan tengok Mazlan dapat banyak, itu semua jangan. Yang nak keluar daripada kesusahan diri tuan-tuan sendiri. Bukan saya, bukan dia. Kami dah keluar, tuan-tuan. Apabila tuan-tuan susah, kami tak datang tolong. Kalau tuan-tuan buat prospecting, jumpa orang-orang tu kutuk, jangan kisah benda tu. Sebab kalau kita susah, dia tak datang tolong kita, tuan-tuan. Susu tak cukup, dia tak datang bagi susu anak dekat kita, tuan-tuan. Kita sendiri yang kena keluar daripada kesusahan diri kita sendiri, tuan-tuan. Balik buat perancangan elok-elok, plan elok-elok. Kalau tuan-tuan buat perancangan, InsyaAllah tuan-tuan akan berjaya. Semua yang di dalam bilik ini saya doakan keluar daripada zaman kesusahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih. Berikan ucapan yang paling mulia untuk Zikir Mazlan Abbas. Kalau tanya saya kan,